Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat teruskan sesi kuliah maghrib menggunakan kitab pada malam ini Al-Qaulul Tam fi Masailil Imam wal Ma'mum. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung muka surat 57. Tu Nabi. Betul, mau 7. Budak ni ketua kelas aku tak tanda. Tu je. Masalah apa? 87, 88. 88. Okey. Muka surat 57, masalah 88. Makmum syak bilangan rakaat imam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, makmum syak bilangan rakaat imamnya. Masalah 88. Banyaklah ni. Ada berapa semua? 111 masalah. Nanti kita akan masuk bahagian kedua atau bahagian pertama tu 111 lah. Kita masuk ke 88 pada malam ni. Banyak dalam ngaji, ingat banyak anak tahu lah. Baik, 88 ni makmum syak bilangan rakaat imamnya. Bukan imam yang syak. Kalau imam syak tu dia sendirilah, tuan-tuan. Ataupun kita syak dengan rakaat kita sendiri. Masalah ni masalah makmum syak dengan bilangan rakaat imam. Nah, makmum syak dengan bilangan rakaat imam macam mana dia nak buat. Makmum yang syak tu lah macam mana dia nak buat. Baik, kalau tuan-tuan solat berimam, tiba-tiba tuan-tuan syak dengan bilangan rakaat imam itu. Jadi kita nak selesai masalah tu macam mana? Tengok penyelesaian dia. Baik, jika makmum solat zuhur di belakang imamnya. Solat zuhur tu contohlah, mana-mana solat. Zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, subuh, tak kisah. Zuhur tu sebagai contoh. Lagi kata zuhur saja, asar tak, semua sekalian. Jika makmum solat zuhur di belakang imamnya, kemudian syak ia pada tasyahud akhir. Sampai pada tahiyat akhir. Kita sebut tahiyat. Tahiyat akhir. Adakah imamnya telah solat 3 rakaat atau 4 rakaat? Di masa imam duduk tahiyat akhir itu dia datang syak. Makmum dia datang syak, imam dia ni betul kan ni? Rakaat 3 ke 4 ni? Jadi dia syak. Imam tak syak, dia tu syak dengan imam dia. Macam tu. Baik, dan adakah ia sayugia? Adakah dia patut? Sayugia tu patut membaca tasbih untuk mengingatkan imamnya. Bila dia syak, imam ni 3 ke 4, bolehkah dia nak tasbih subhanallah? Kita baca sebelum dia pada ini, imam makmum boleh menegur kesalahan imam dengan tasbih. Itu kalau dia yakin. Ini kalau dia syak. Dia syak 4 ke 3 tu imam. Jadi bila dia syak gitu, boleh dia nak kata subhanallah. Macam tu. Baik. Diriwayatkan, ni jawapan dia, oleh Ar-Ruyani daripada bapanya bahawasanya diihtimalkan
ihtimal, kemungkinan. Ihtimal ni kemungkinan. Nah, diihtimalkan tidak kena tasbih. Kerana zahirnya imam itu ia telah percaya bahawa ia telah solat 4 rakaat. Dan sedangkan makmum tidak yakin ia kesalahan imam itu. Imam tak ada masalah. Yang masalah sekarang ni yang syak adalah makmum. Jadi makmum bila dia syak dengan imam, dia jangan tasbih. Kalau dia tasbih subhanallah, dia mengganggu imam tu. Imam jadi cari pula apa salah aku ni. Imam akan jadi tersentak. Apa salah aku? Aku silap duduk ke macam mana? Jadi akan mengganggu dia. Sebab kita hakkan tak yakin pun. Tak yakin. Kalau kita yakin tak apalah. Dia bangun rakaat yang kelima contoh. Yakin. Kita yakin. Penuh yakin. 100%. Imam tu patut duduk yang akhir. Tapi dia pergi bangun. Subhanallah. Kita dah yakin. Dia tak turun. Dia bina atas keyakinan dia. Saya sebut banyak kali lah. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Imam Nawawi sebut, jika imam itu bangun ke rakaat yang kelima, tapi dia yakin dia rakaat yang keempat, tiba-tiba makmum di belakang bertasbih, maka imam teruskan dengan keyakinan dia, dia tak perlu peduli dengan tasbih makmum. Sebab imam kena bina atas keyakinan dia. Maksud siapa sampai jadi imam, jangan jadi lalang. Kita dah bangun tu, kita dah yakin tu. Tiba-tiba subhanallah, pergi duduk balik. Jengkreng ya betul? Ni imam ke imum? Nah, imam kena yakin. Apa hak dia buat tu, dia kena yakin macam tu. Kalau dia tak yakin, dia tak boleh bangun daripada awal. Kalau dia tak yakin, aku ni 4 ke 3, 4 ke 3. Nah, dia kena ambil 3. Maknanya dia ambil 3, dia kena bangunlah. Maka bangun tu bangun yang keempat. Tuan-tuan, saya dah muslimat yang dirahmati. Jadi makmum pula, imam tu dah 4 dah, bangun buat apa? Jadi imam bina atas keyakinan dia. Nah, jangan ikut makmum di belakang. Kalau habis dah solat sekali pun. Habis dah solat, Assalamualaikum. Dan semua dah baca, imam dah doa, dah wirid habis dah. Datang tu bila datang orang belakang tu imam, tak cukup 4 tadi. Solat Isyak bulan Ramadan. Nah, dah habis semua dah. Sah lerah. Orang Kedah panggil sah lerah. Habis semua dah. Datang untuk imam. Jadi solat asar tak cukup 4. Solat Isyak tak cukup 4. Ini tak boleh nak solat tarawih lagi ni. Kena buat sekali lagi. Jangan ajar kalau mau jadi tok imam. Kalau kita jadi tok imam, tiba-tiba ada jamaah datang kata kita solat tak cukup 4 Isyak tu. Tadi mereka pun tak tegur. Kalau tak dah habis pun mereka tanya, mau bercerita kata tok imam tak cukup 3. Maka kita kena tanya majoriti jamaah. Nah, kena tanya majoriti jamaah. Tu ke saya buat 3 tadi. Kalau majoriti jamaah kata ya, tok imam buat 3, dia nak solat pula. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab Nabi buat itu. Suatu hari Nabi solat Zuhur atau Asar. Perawi dia syak sama ada solat Zuhur ataupun Asar, tak kisahlah. Asar ke Zuhur tak kisah. Tiba-tiba masa tahiyat awal, Nabi bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi baru salat 2 rakaat. Salat Asar atau Zuhur. Tiba-tiba tahiyat awal, patut Nabi bangun tambah yang 3 lah. Nabi bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun seorang sahabat yang dikenali dengan Zul Yadain. Dia kata, ya Rasulullah, solat Zuhur hari ni ada diskaun lah. Mana tahu tengah-tengah solat Jibril datang kata Zuhur sudah dikurangkan jadi 2. Lompat tu. Macam solat ke masjid Qiblatain tu lah. Nabi solat Zuhur atau Asar juga, dia syak pada rawi. Tiba-tiba datang Jibril bawa ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabi mengubah kiblat pada rakaat yang ketiga. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang cakup, Jibril datang. Masa tu wahyu belum terputus. Jadi sahabat Zulkarnain tanya, ya Rasulullah, solat Zuhur dah jadi 2. Apa nak buat pulut durian? Syukur. Nah, tu tambah jangan percaya aja. Percaya jengnya. Kena faham hak mana gurau, hak mana sungguh. Mana kita kena faham. Kita cerdik jangka kita.
Tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati sekalian. Nabi kata, dah, Zuhur 4 dah. Sudah ada yang kata, tak, Nabi solat 2. Nabi tanya sahabat lain, betul ke gitu? Sahabat lain kata, ya, Nabi solat 2. Nabi bangun tambah lagi 2. Itu maksud dia, kalau ada makmum datang jumpa kita, kata kita tak cukup rakaat, kena tanya majoriti. Kalau majoriti kata ya, kena buat mula. Majoriti kata cukup dah, tak payah buat. Nah, baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Jadi yang ni sama. Nah, yang ni sama. Dia tak perlu bertasbih kepada imam sebab dia sendiri pun syak. Takut bila dia tasbih nanti akan mengacau imam. Imam akan jadi masalah. Baik, maka tidak patutlah makmum itu meragu-ragukannya. Tak boleh kacau untuk imam. Nah, dan mengacaukan pekerjaannya dengan tasbihnya itu. Jadi, bab imam tu jangan kita kacau. Masalah law ni kita. Masalah law ni kita. Kita yang syak. Dia tu patutnya baru 3 pergi duduk dah tahiyat akhir. Macam tu lah. Okey. Dan diihtimalkan juga kena tasbih. Ihtimal ni mungkin. Hak tadi mungkin tak kena tasbih. Yang kedua mungkin kena tasbih. Kerana syak dalam solat itu seperti yakin juga. Dengan dalil sama kedua-duanya pada hak dirinya. Okey. Dan seperti mana tidak lazim imam itu beramal ia atas syak makmum. Tengok. Imam tidak lazim, tidak perlu beramal atas syak makmum. Tidak lazim juga menurunkan yakinnya. Mana bila dia dah yakin, dia tidak perlu ragu-ragu dengan tasbih makmum di belakang, dia teruskan atas keyakinan dia. Dan jika dengan segera okey. Kalau kita dah jadi macam tu, jadi kita tak payah tasbih lah. Tuan-tuan. Yang syak tu kita, maka kita dengan segera kena bertindak untuk mufarakah daripada imam. Itu cerita dia. Nah, bila kita ni syak dengan rakaat imam, imam dah duduk tahiyat akhir, tapi kita syak yang kata imam sepatutnya bangun ke rakaat 3, patut 3 hari dia pergi duduk. Kita bukan yakin, kita syak je. Bila kita syak, kita kena pakai 3 lah. Macam kita solat sendiri. Bila kita syak, kita ni 3 ke 4, kita kena pakai 3. Sama juga bila kita syak imam tu 3 ke 4, kita kena pakai 3. Maka kita tak boleh duduk tahiyat dengan dia, kita kena mufarakah, bangun berdiri. Nah, bangun berdiri. Okey, saya ulang semula. Nah, dan okey. Dan jika dengan segera makmum bermufarakah dirinya dengan imam, maka wajiblah ia sempurnakan solatnya 4 rakaat dan sujud sahwi. Lepas kita pergi tambah hak tak cukup tadi ni, maka kita sujud sahwi sunat. Walau sekalipun syaknya itu di belakang imamnya, dan sujudnya itu kerana menambah rakaat yang diwahamkan semasa ia solat seorang diri, bukanlah semata-mata kerana syaknya. Baik, jadi sunat kita sujud sahwi satu pendapat. Dan pendapat yang tersebut itu mengikut apa dinakalkan di dalam Ar-Rawdah, kitab Imam Nawawi, Ar-Rawdatul Talibin, daripada Al-Imam Al-Ghazali. Dan adapun pendapat Al-Qadhi, Qadhiyah, ia tidak dikenakan sujud sahwi. Itu adalah khilaf, sama ada kena sujud sahwi ataupun tidak. Kerana sebabnya ialah syak, dan syak itu berlakunya semasa mengikut imam. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kalau kita syak, kalau kita syak pada rakaat bilangan dia 3 atau 4 dan sebagainya, 2 ke 3 ke, maka kita kena ambil yang sikit macam kita syak pada kita sendiri, dan kita kena wajib berniat mufarakah meninggalkan imam, dan kita solat seorang diri. Kalau kita tak niat mufarakah, maka solat kita adalah batal. Faham? Nabil, mana ayah kamu? Lari ya, Cik Nasir ni. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Gitu lah. Faham Nabil? Faham? Kalau kita syak, kita tak boleh ikut tu imam lah. Kita syak rakaat dia, tak boleh ikut dia dah. Kita akan niat mufarakah, bertindak menambah satu lagi. Kalau kita rasa dia pun buat 3, nah, macam tu lah. Kalau kita tak niat mufarakah, maka solat kita batal. Cuma yang jadi khilaf, perlu sujud sahwi ataupun tidak, khilaf. Imam Ghazali kata perlu, Qadhiyah kata tak perlu, terpulang pada kita lah. Kita sujud sahwi pun boleh, tak sujud sahwi pun tak apa. Khilaf dalam kalangan ulama dalam mazhab Syafi'i itu sendiri.
Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, selesai. Nah. Okey, 89. Imam memberi salam dalam rakaat yang kedua pada solat asar dan maghrib ataupun solat lain lah. Baik, seseorang solat asar atau maghrib. Asar mewakili 4. Nah, mewakili 4. Ada mewakili 4. Asar, Zuhur, Isyak. Dia sebut asar saja, wakil lah. Wakil Isyak dengan Zuhur kali. Kemudian dia sebut maghrib, wakil maghrib 3. Subuh tidak ada wakil. Nah, sebab subuh memang 2 rakaat. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Hak kita nak bincang ni, imam memberi salam dalam rakaat yang kedua pada solat asar dan maghrib. Mana kalau solat subuh tak ada isu lah, sebab dia 2. Ni solat 3, dia patut tambah lagi 1 pi beri salam dah. Ataupun solat 4 dia patut tambah lagi 2 pi beri salam. Sebab tu dia bagi contoh asar dengan maghrib. Nah, subuh tidak terlibat. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian imamnya memberi salam daripada 2 rakaat. Masa tahiyat awal tu dia bagi salam macam Nabi bagi salam tadi, saya bagi contoh. Lalu dia membaca tasbih untuk mengingatkannya. Hak ni tu makmum yakinlah. Makmum yakin imam tu patut bangun. Untuk tambah 1 lagi kalau maghrib, atau tambah 2 lagi kalau asar, isyak dan juga zuhur. Dia yakin, dia pun tasbih ini. Subhanallah itu. Maka imam itu tidak juga menyedarinya. Imam buat dek. Makna imam sudah membina keyakinan dia adalah betul. Dia adalah dia membina keyakinan, memang dia sudah sangka habis dah. Maghrib tu tahiyat akhir dah bagi dia tu. Bagi makmum tahiyat awal. Tapi imam sudah yakin dah dia sudah tahiyat akhir ataupun rakaat yang kedua. Bila kita tasbih, dia tidak kembali masuk semula kepada solatnya. Dia bagi salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Patut tambah lagi 1. Kita pun tasbih. Subhanallah. Imam buat takti je. Jangan ajar. Imam tu jahil ke apa? Tak jahil. Dia sudah membina keyakinan. Dia sudah cukup. Dia tak boleh ikut makmum. Dia kena ikut keyakinan dia. Saya ulang banyak kali ni. Baik, oleh kerana demikian maka hendaklah makmum itu menyempurnakan solatnya. Jadi bila imam dah bagi salam, dia yakin dah. Kita ni memang yakin dia 2. Kita tasbih, dia tak masuk semula. Bila dia tak masuk semula, maka kita tak boleh bagi salam lah. Sebab kita dah yakin dia baru 2. Kalau kita bagi salam juga, jeng kering. Baik, jadi hendaklah makmum itu menyempurnakan solatnya. Dan berkata Al-Qadhi, hendaklah ia sujud sahwi nanti ni. Dia tambah 1 sebab maghrib 3. Dia tambahlah 1 sebelum dia bagi salam. Sujud sahwi kata Qadhi, ya. Dan jika ia syak tentang salam imam adakah dengan lupa atau dengan sengaja, maka hendaklah ditanggung bahawa imam itu lupa. Dan mestilah ia sujud sahwi. Jadi imam bagi salam tadi, imam yakin. Tapi makmum kena ihtimal imam tu lupa sebenarnya. Maka dia sujud sahwi sebelum dia tambah 1. Kalau maghrib, kalau 4 dia tambah 2 lagi. Nanti sebelum dia bagi salam dia sujud sahwi. Baik, dan ketahuilah jika makmum itu tahu bahawa imamnya memberi salam kerana ia lupa dan bangun tiap ia mengiringi salam imamnya, nescaya batalah solatnya. Baik, jadi kita yakin imam tu baru 2 tahiyat awal. Tapi imam tu bagi salam, kita dah tasbih dia tak masuk balik. Maka kita nak ihtimal dia lupa. Bila ihtimal dia lupa, kita pun bangun tambah. Bangun tambah tu bangun saja-saja. Tak niat mufarakah. Ni bahaya kan ni. Dia pun bangun tanpa meniat mufarakah, maka batal lah solatnya. Tak boleh. Bila imam bagi salam, kita baca dulu sekali ni. Tajuk yang keberapa saya tak ingat lah. Bila imam bagi salam kerana lupa, maka makmum masih dikira makmum. Makmum masih dikira makmum. Dia tak boleh pandai-pandai bangun. Kalau dia bangun, tak salah. Maka nak selamatkan diri daripada batal, dia kena niat mufarakah. Bila dia niat mufarakah, dia sudah tidak jadi makmum. Bila dia sudah tidak jadi makmum, baru dia boleh bangun. Cik Nasir, faham tak ni? Cuba ulang lagi. Payah nak faham ni. Makna bangun dia tadi tu, bangun kena niat mufarakah. Kalau dia bangun tak niat mufarakah, macam kita solat masbuk je lah.
Kita datang rakaat imam rakaat kedua dah. Jadi imam bagi salam. Kita kena bangun tambah satu. Hak bangun tambah satu tu jangan niat farqah. Bangun tambah saja. Kalau kita buat macam tu, batal salat kita. Kita bangun tu kena niat mufarakah. Aku dah tak ikut imam, aku nak tambah lagi satu. Baru sah. Bangun tak niat apa-apa, batal. Sebab bila kita ihtimalkan imam bagi salam dengan lupa, maka lupa salam imam tadi tidak memutuskan kedua. Tidak memutuskan imam dan makmum. Tiba-tiba kita bangun tak ikut dia, batal solat kita. Sebab kita bila kena ikut imam, kita tak boleh tinggalkan dia. Jadi tak boleh. Jadi bangun tu tak boleh bangun saja, bangun kena niat mufarakah, baru solat kita sah. Bangun saja kerana nak tambah, batal. Macam tu. Baik, melainkan apabila bangun ia dengan niat mufarakah, dia kena niat mufarakah dengan imam, atau satu lagi cara dia. Bangun ia selepas selang yang lama, kemudian daripada salam imam, kerana kedua yang ikutan imam ke makmum kepada imam itu tidak terputus dengan salam imam yang lupa tadi, bahkan terputus dengan salamnya apabila jatuh berlaku pada tempatnya. Adapun jika jatuhnya bukan pada tempatnya, kalau pada tempatnya tak apalah, kalau imam tu betul-betul pada tempat tak apa, putuslah. Mana kita datang masbuk, imam dua rakaat kedua, kita rakaat pertama, nanti imam akan bagi salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun bangun nak tambah satu, tak payah niat mufarakah. Sebab imam dah bagi salam pada tempat dia. Mana tahiyat akhir. Hak tadi imam baru solat dua, bukan tempat dia bagi salam. Bila dia bagi salam, tak putus lagi kita dengan dia. Bila tak putus lagi, kalau kita bangun tanpa niat mufarakah, batal solat. Faham tak Nazir? Kok suka hati aku malah. Tak larat lah. Zakat tu saya boleh tolong pun. Tak faham lagi, mai tanya pergi rumah, tapi kena sebiji durian pengerah dia. Betul je. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ingat senang nak terang, tanya, payah. Baik, bukan pada maka salam itu tidaklah mengeluarkan ia makmum dengannya. Bila dia bagi salam di rakaat yang kedua bukan tempat, maka dikira masih ikut lagi. Kalau kita terus bangun tak niat farakah, solat kita akan batal. Kecuali kita tunggu bagi lama sikit. Sekurang-kurang baca Fatihah. Kita bagi lama sikit. Bila lama, dia akan terputus secara automatik. Maka kita bangun walaupun tak niat farakah, bangun kita tadi tak atas solat. Macam tu. Kalau kita bangun terus, tak niat farakah, batal. Kalau buat lambat dulu, dalam sekurang-kurang baca Fatihah ataupun Qul Huwallah, dia sebut bawah. Lepas tu baru kita bangun tanpa niat farakah, tak apa. Sebab dah lama dah. Imam tu bagi salam dah lama. Kita pun dah lama duduk, kemudian kita bangun. Dikira terputus dengan sendirinya selepas selang masa yang lama. Yang tak boleh, kita terus bangun lepas dia bagi salam. Tanpa niat farakah, solat kita batal. Macam tu. Baik, selesai itu. Itu yang ke-89. Okey, seterusnya yang ke-90. Makmum mendapati imam setelah selesai mengerjakan sebahagian daripada solat. Mana kita datang ni imam dah rakaat kedua ataupun rakaat yang ketiga, macam tu. Okey. Jika seorang makmum mendapati imam yang telah mengerjakan sebahagian daripada solatnya, sama ada 2 rakaat ataupun 3, maka makmum terus mengangkat takbiratul ihram. Dia pun Allahu Akbar takbir. Dan solat dia seorang diri. Dia takbir tu bukan niat ikut imam. Dia takbir tu niat solat seorang diri. Allahu Akbar, aku solat maghrib 3 rakaat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak niat ikut tu imam tu. Imam tu sudah rakaat yang kedua, sudah qiyam rakaat yang kedua. Dia datang lewat, dia takbir Allahu Akbar, dia tak niat ikut imam, dia niat solat dia. Maka dia pun potong tu imam. Dia baca Fatihah, dia baca surah, dia rukuk, tidak sujud, lepas tu dia potong, ikut tu imam di rakaat yang kedua. Macam tu. Macam jangan buat alam. Jangan dulu-dulu macam tu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita baca mula lah. Dia mengangkat takbir tu ihram dan solat. Ia seorang diri, mana solat tak niat jadi makmum. Dengan segera dia pun buat dan menghabiskan bahagian-bahagian solat yang telah didahului dengannya oleh imam. Mana dia baca Fatihah, dia rukuk sampai habis satu rakaat, maka dia pun bangun. Okey. Baik, sehingga ia mendapat imamnya, maka berniat ia masuk sertanya, yakni berniat masuk berjamaah dengan imam itu. Okey, saya ulang mula.
Dia masuk dalam saf, dia takbir. Imam sekarang rakaat yang kedua, baru nak baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru nak Fatihah. Dia masuk, Allahu Akbar, aku salat maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dia baca Fatihah sendiri, dia baca surah, dia rukuk, dia iktidal, dia sujud 2 kali, dia bangun. Sampai dia bangun, imam masih baca surah. Imam wadduha wal laili iza saja. Dia habis rakaat pertama. Maka dia sekarang sudah sama dengan imam. Nah, jadi imam dah lepas 1 rakaat, dia pun dah buat 1 rakaat, dia sudah sama-sama rakaat kedua, masa tu dia niat jadi makmum. Jangan. Cerdik kat itu lah. Sama. Buat macam tu. Tak sama. Bodoh sikit lah. Baik, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka bila dia sudah sama dengan imam, baru dia niat jadi makmum. Mana rakaat pertama dia solat sendiri, rakaat kedua baru dia niat, dia datangkan niat mengikut imam. Sebab niat ikut imam tak wajib dalam takbiratul ihram, kecuali solat jemaah. Nah, kita boleh niat di luar takbiratul ihram, lepas takbir dah boleh niat, tak ada masalah. Jadi dia tangguhkan niat dulu, dia niat seorang dulu, dia dah sama dengan tu imam, bila dah sama baru dia niat ikut imam. Dia dalam sah tu, tak ada masalah. Baik. Jadi kalau dah buat macam tu, jangan tegur lah. Jangan tegur. Okey. Dan terus menyempurnakan solatnya serta imamnya. Jadi dia solat dia ikut imam sampai habis. Jadi imam bagi salam, dia pun bagi salam. Dia tak perlu tambah. Sebab dia masuk dengan imam, dia sudah 1 rakaat. Macam tu. Okey. Maka haruslah hukumnya mengikut pendapat kaul yang azhar. Nah, jadi pendapat yang azhar ni pendapat Imam Syafi'i, pendapat kaul qadim, pendapat yang lama waktu dia di Iraq. Dia kata sah buat macam tu. Nah, sah buat macam tu, pendapat yang azhar. Dan mengikut pendapat yang afdal. Kita tak ikut pendapat tu, Rami. Kita tak ikut pendapat tu. Kita ikut hak kita nak buat lah. Kita tak solat sendiri, kita ikut tu imam. Nanti dia bagi salam baru kita tambah. Ini pendapat afdal. Nah, kita tengok. Dan mengikut pendapat yang afdal, bahawa bertakbiratul ihram ia bersama imam dan sempurnakan mana-mana bahagian yang luput itu selepas salam imamnya. Hak kita ada buat lah. Kita ikut imam dua-dua lah. Imam 3-3. Kita nanti imam bagi salam, kita bangun tambah. Macam kita buat lah, itulah pendapat yang afdal. Macam tu. Kerana apa? Kerana para sahabat radhiyallahu anhum adalah mereka itu apabila didahului oleh imam dengan sebahagian salat mereka bertakbiratul ihram dengan bersendirian, dan salatlah mereka bahagian-bahagian yang luput itu daripada mereka. Dan apabila mereka mendapati imam, terus mereka berniat masuk berjamaah sertanya, sehingga datanglah Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mendapati Nabi mendahuluinya dengan sebahagian salat, dia masbuk dengan Nabi. Maka bertakbiratul ihram ia Muaz bin Jabal serta Nabi, ikut Nabi jadi imam. Dan apabila Nabi SAW memberi salam, bangunlah Muaz menyempurnakan segala bahagian yang ia luput daripadanya. Maka perbuatan Muaz itu disampaikan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Muaz telah meletakkan satu sunnah bagi kamu semua, maka hendaklah kamu semua amalkannya. Dan hadis ini telah dibawa oleh Ibnu Ar-Rifa'ah dalam Kitabul Kifayah. Jadi sahabat-sahabat sebelum Muaz, mereka buat macam tadi. Bila mereka datang, imam dah lepas, mereka solat dulu. Solat dulu. Bila dah sama dengan imam, baru niat jadi makmum. Sahabat dah buat. Cuma bila sampai pada Muaz dia buat lain. Muaz dia tak buat sendiri. Dia ikut imam, dia ikut Nabi. Bila Nabi bagi salam, dia bangun tambah. Maka sahabat pergi jumpa Nabi, cerita Muaz buat macam lain. Nabi kata, hak tu sunnah. Maka kita pakai sampai lah yang tu. Jadi kalau ada orang datang, dia takbir sebelah kita, dia solat dulu sampai sama dengan imam, baru dia ikut. Jangan kata dia tak sah dah. Entah ni jangan buat itu dah. Viral tu. Sebab kita tak ada guna jenis tu. Boleh tapi tak diguna. Cuma pendapat ulama berbeza. Ada ulama kata solat dia sah bersamaan dengan makruh. Sah berserta dengan makruh dan tidak mendapat pahala jamaah. Naya. Solat sah jadi kira satu. Sebab dia kan niat seorang tadi. Mula-mula kan dia niat seorang.
Lepas bila sama dengan imam, baru dia niat ikut imam. Nah, maka kata setengah ulama, solat dia sah, tapi makruh perbuatan dia buat macam tu, dan dia tidak dapat pahala jamaah. Jadi rugilah. Jadi nak bagi dapat pahala jamaah, buat macam kita buatlah. Solat ikut imam, dia berada di mana pun tak apa, nanti kita tambahlah yang kita tak sempat. Yang tu lah. Itulah yang lebih afdal, dan kita akan dapat pahala jamaah. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, seterusnya kita baca lagi nah. Solat berjamaah mulai daripada awal terlebih afdal daripada berjamaah dengan imam yang telah mendahului dengan sebahagian solat. Mana afdalnya kita mula dengan tu imam. Tu imam Allahu Akbar, kita pun takbir. Walaupun kita datang tadi tu sempat rukuk saja, kita dapat rakaat tu, tak apa dah. Mana kita dapat penuh lah. Walaupun kita tak sempat baca Fatihah, kita masbuk. Nah, kita sempat rukuk, dapat rakaat, dikira solat daripada awal juga. Itulah yang lebih afdal. Tapi kalau kita datang itu, imam dah solat 2 rakaat dah, 3 rakaat dah, tengok kita nak buat macam mana, tengok dia kata apa. Baik, tajuk dia bagi solat berjamaah mulai daripada awal terlebih afdal daripada solat berjamaah dengan imam yang telah mendahului dengan sebahagian solatnya. Baik, telah berkata Ar-Ruyani, jika seorang hendak solat berjamaah dan ia dapati imamnya telah mendahului sebahagian solatnya, dia maksud imam sudah di rakaat yang keempat, contohlah untuk solat 4 rakaat, imam tu sudah rakaat keempat ataupun tahiyat akhir lah. Nah, macam tu. Dan ia mengharapkan akan hadir jamaah yang lain yang akan didirikan pada masjid itu. Di luar tu dengar lagi orang ambil wuduk, perak, ada orang ambil wuduk, kereta duk sampai. Makna jamaah masih lagi datang. Bermakna kalau tak sempat dengan tu imam ni, dia boleh solat jamaah di satu lagi hak lepas tu. Bila imam dah bagi salam, boleh kita solat jamaah baru. Jadi daripada dia masuk hak ni dah akhir dah ni. Dapat rakaat benda dah tahiyat akhir dah. Tak payah masuk lah. Tak payah ikut. Kita yakin di luar masih ada orang. Dan kita pun boleh jadi imam. Kita tunggu. Baik, ambil salam. Kita panggil hak yang baru masuk. Mari kita solat mula. Sebab solat semula ni dia dapat daripada awal. Takbiratul ihram. Hak tu dapat hujung lah. Nah, bila kita dapat hujung, kita tak dapat semua pahala. Contoh, muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, baik. Jadi seeloknya kita tunggu. Baik. Afdal baginya tak usah bertakbiratul ihram. Tapi kalau kita masuk tu, kita tengok tak ada orang dah ni. Kita tu yang paling akhir dah. Kalau kita tunggu memang kita tak dapat dah. Tak apalah ikut. Tapi kalau ada orang lagi kat luar akan masuk, kita yakin masih ada lagi, tak payah diikut lah. Kita biar imam tu selesai, nanti kita solat jamaah yang kedua daripada awal. Lebih baik solat hak daripada awal daripada ikut hak hujung. Macam tu. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Afdal baginya tak usah bertakbiratul ihram, mengikut dengan jamaah yang pertama, bahkan hendaklah bersabar sehingga ditunaikan solat dengan sempurna dengan jamaah yang akan datang. Dan apa dikatakan oleh Ar-Ruyani ini, jika ia memendekkan atas solat jamaah yang pertama, maka jika ia dapat solat dengan serta 2 kumpulan jamaah itu, maka sesungguhnya ia telah menghimpunkan di antara 2 fadilat jamaah. Ini jika kita berkata bahawa orang yang bersolat jamaah itu disunatkan mengulangi ia baginya. Dan jika kita berkata kita tidak disunatkan baginya mengulanginya, maka hendaklah ia memendekkan atas jamaah yang kedua. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kalau dia nak pilih salah satu jamaah saja, dia akan hak ni nak habis dah, akan ada jamaah yang kedua. Kalau dia nak pilih salah satu jamaah, tak payah ikut yang pertama, ikut yang kedua. Sebab yang kedua dia akan ikut daripada mula takbiratul ihram. Kalau dia nak ambil fadilat 2 jamaah, mana hak ni pun dia nak ambil sikit, hak sana dia nak ambil sikit, maka dia ikut takbir. Dia takbir Allahu Akbar, dia pun turun tahiyat, imam bagi salam, dia bangun solat sendiri, habis bagi salam, dia habis tu, dia pergi masuk hak kedua pula. Hak kedua baru 2 rakaat. Jadi hak jamaah pertama dia dapat pahala jamaah, jamaah kedua pun dia dapat pahala jamaah. Jam mana? Rajin hak mana? Nak buat satu kedua? Gelak apa gelak? Cik Nasir, nak buat 2 ke satu? Satu je, nak buat 2? Buat lah, Cik Nasir. Alhamdulillah.
Rajin cik saya. Rajin beribadah. Ahli ibadah lah. Ha. Kalau kita nak buat dua-dua boleh. Kita ikut ni habis yang ni, habis kita sempat ikut yang ni pula. Dua-dua tu kita dapat. Tapi kalau kita rasa kita nak buat satu je jamaah, maka eloknya kita buat hak kedua lah. Sebab mereka tak mula lagi, kita akan bermula dengan mereka di berdawah. Hak ni hujung-hujung dah. Tak payah tasbih. Itu maksudnya. Baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab ada pendapat kata sunat mengulangi solat. Ada pendapat kata makruh mengulangi solat. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau kita mengulangi solat saja-saja, hukum dia makruh. Solat ni sehari 5 kali je. Kita ada ulang-ulang. Zuhur solat 3 kali je. Rajin sangat. Zuhur 3 kali, asar 3 kali, 3 kali 5? 3 kali 5? 15 nak jawab. 3 kali 5, 15. Sehari solat ke 15. Apa suruh? Islam suruh 5 je. Hak fardu tu. Kita ulang. Maka makruh kita mengulangi solat fardu kalau kita dah tunat. Kecuali, tengoklah. Kecuali bersebab lah. Kalau mengulangi saja tanpa sebab. Solat zuhur lepas tu tak ada kerja, pergi solat zuhur mula. Lepas tu tak habis lagi tak ada kerja, pergi solat zuhur semula. 3-4 kali sebelum solat asar. Makruh. Tidak ada sebab apa-apa. Tapi kalau ada sebab, hukum dia sunat. Contoh, kita dah solat zuhur seorang diri, tiba-tiba ada jamaah yang datang, maka sunat kita ulang mula. Sebab apa? Sebab nak ambil fadilat berjamaah tu. Itu nama dia bersebab. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ataupun kita solat dah jamaah. Habis dah kita dengan tu imam. Tiba-tiba ada jamaah datang buat jamaah lagi. Kita boleh ulang semula. Pergi solat dengan mereka. Dapat 2 jamaah. Dengan tu imam tamu dan tu imam kedua. Kenapa kita tak nak solat jamaah 2 kali sedangkan kita nak nikah 2? Jawab. Tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Solat 2 kali tak mau, nikah 2 nak. Payah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, ataupun kita solat habis dah dengan tu imam. Tiba-tiba ada seorang lagi datang, dia seorang lewat. Lebih-lebih lagi ustaz lah. Nah, tak ustaz pun tak apa. Kita bantu dia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam urusan takwa. Tak apa. Jadi bila dia solat seorang diri, dia tak dapat pahala jemaah. Kita bangun pergi duduk belakang dia. Allahu Akbar. Solat sekali lagi. Tadi kita solat dengan tu imam. Kita bangun pergi tolong dia pula nak bagi dia dapat pahala jemaah. Kita takbir, ikut dia niat jadi makmum. Kita boleh. Sebab yang pertama untuk kita akan dapat pahala jemaah sekali lagi. Yang kedua membantu dia untuk dapat solat jemaah. Itu nama dia bersebab. Mengulang solat fardu bersebab sunat. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Selesai itu. Kubarah. Sikit 92. Baik, solat diiqamatkan dan makmum belum lagi ia tunaikan solat qadanya. Macam mana? Kita tadi contoh solat asar tadi terlepas, tertidur ke, terlupa ke. Jadi ingat-ingat tu habis dah asar. Jadi kita bergegah lah nak pergi solat maghrib. Tapi asar tak qada lagi. Hak lepas tadi tak qada lagi. Sampai di masjid makmum bila Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah dia qamat dah. Jadi kita nak solat qada dulu ke nak solat jamaah maghrib dulu? Ni persoalan dia. Nah, kita nak qada asar hak kita terlupa tadi dulu ataupun kita nak solat jamaah maghrib dulu lepas tu qada, macam mana? Tengok. Sini dia kata apa. Baik, jika seorang hadir ke masjid dan solat diiqamatkan sedangkan ia belum lagi tunaikan solat qada yang wajib atasnya, hak dia tinggal tadi tu. Baik, berkata Imam An-Nawawi di dalam Kitabur Rawdah, disunatkan baginya, sunat bukan wajib, disunatkan baginya bahawa ia mulakan dengan solat qadanya terlebih dahulu. Biar dia lepas solat kita qada sendiri. Qada dulu, tak ikut jemaah qada asar tu dulu. Sunat buatnya tu. Nah, qada asar dulu.
qada lebih dahulu dengan seorang diri dengan ikut depa. Tak sendiri. Depa solat maghrib, kita solat asar qada macam tu. Dan apabila selesai daripadanya dan sempat mendapati jamaah, maka hendaklah solat ia serta mereka. Habis kita solat asar, imam baru tahiyat akhir. Tapi solat ikut maghrib dapat tahiyat akhir walaupun tak dapat rakaat. Nah, dapat sikit ujung tu. Dan kalau tidak kita habis, dia pun habis juga. Kita 4 rakaat, dia 3 rakaat. Nah, maka sama-sama habis. Kita nak laju dah tadi tapi habis juga. Imam laju dah kita. Qul huwallahu wal asri. Laju lah. Nah, kita kuliah qul huwallah, dia qul huwallahu wal asri. Lagi jengkreng. Wal asri qul huwallah. Dia tukar lah. Okey. Nah, baik. Kalau tidak, kalau tak dapat solat bersama, maka solatlah sendiri. Mana solat qada sendiri, maghrib tak sempat, depa habis dah, kita pun solat maghrib sendiri. Masa ni lah ada sahabat-sahabat lain, pergi tolong bantu dia. Ulang semula solat dengan dia, bagi dia dapat jamaah macam tu. Nah, kalau ada lah. Lepas tu bila kita mengaji, buat lah. Bila kita mengaji jangan simpan. Mana bila berlaku benar, jadi tengok ada seorang je solat di belakang, pergilah bantu dia solat kali kedua. Kalau kita tu tak ada kerja lah. Baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan janganlah solat qada itu di belakang orang yang solat fardu yang tunai. Kerana solat yang qada di belakang orang yang solat tunai, bersalahan ulama pada harusnya, dan solat tunai bagi orang yang qada, bersalahan ulama tentang sahnya, dan keluar daripada khilaf, yakni bersalahan ulama adalah sunat. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Di qada ni kita kena ikut tertib. Kita ikut tertib. Solat jamak takdim pun ikut tertib. Contoh jamak takdim, kita solat asar dalam zuhur, kena solat zuhur dulu. Lepas tu baru kita solat asar. Nah, ataupun kita maghrib, solat isyak dalam maghrib, jamak takdim. Kita kena solat maghrib tu dulu. Ikut tertib dia. Sebab maghrib dulu daripada isyak. Lepas tu kita solat isyak. Kalau kita solat jamak takhir, terpulang pada kita. Nah, contoh kita jamak takhir, zuhur kita takhirkan dalam asar. Nanti kita nak solat zuhur dulu ke asar dulu. Maka kita boleh pilih. Nak solat zuhur dulu boleh, lepas tu asar, dalam waktu asar tu. Nak solat asar dulu sebagai tuan waktu boleh, lepas tu zuhur. Tapi afdal solat zuhur dulu. Ikut tertib. Nah, masa jamak takhir tu, kita solat zuhur dulu, lepas tu solat asar tuan waktu. Sama maghrib dengan isyak, kita nak takhirkan maghrib dan isyak. Maka kita solat maghrib dulu. Nah, nak ikut tertib sebab maghrib dulu daripada isyak. Lepas tu kita solat isyak. Itu afdal lah. Kalau kita nak solat tuan waktu dulu, asar isyak dulu, kemudian asar dulu pun boleh. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, tapi ikut tertib adalah lebih baik. Samalah kalau kita tertinggal solat subuh contoh, nanti nak solat zuhur, maka jangan solat zuhur lagi. Sebelum kita qada subuh kita. Maka qada subuh dulu, baru kita solat zuhur. Macam itulah kalau kita masuk masjid, kita tinggal subuh, nak pergi solat, nak qada zuhur tu di masjid, elok kita sampai, bila dah qomat, maka tak payah ikut mereka. Sunat kita solat qada subuh tu dulu, lepas tu pergi ikut kalau sempat. Tak sempat, solat sendirilah. Macam tu. Cik Nasir, okey? Okay. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati. Dia sebut, dia kata khilaf ulama. Jangan solat qada ikut solat tunai. Dia kata. Nah, baik. Walau bagaimanapun tentang solat berjamaah ini, siapa nak ikut siapa. Pendapat muktamad dalam mazhab. Nah, boleh je kita yang solat qada nak ikut yang solat tunai. Ataupun kita yang solat tunai nak ikut imam yang solat qada. Imam qada, kita tunai, kita nak ikut dia. Boleh je. Selagi mana solat itu perbuatan dia sama, maka tak kisahlah. Imam solat sunat, kita solat fardu di belakang, boleh. Imam solat tarawih 2 rakaat, kita solat zuhur isyak 4 rakaat, boleh. Imam solat fardu, kita solat sunat di belakang, boleh juga. Sebab perbuatan solat, selagi mana perbuatan solat itu sama, boleh. Kalau tak sama, baru tak boleh. Imam solat jenazah, kita solat subuh lihat. Imam solat jenazah takbir 4 kali, kita solat asar belakang. Mana boleh? Sebab cara solat tak sama. Jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Asar, solat lain ada rukuk, ada sujud. Kita tak boleh ikut. Yang tu tak boleh. Ataupun imam solat sunat gerhana, kita solat fardu, tak boleh.
Sebab dia akan rukuk 2 kali. Bagi hak rukuk 2 kali lah, hak sempurna. Hak solat biasa pun boleh, tapi biasa orang buat hak sempurna lah. Solat gerhana dia rukuk 2 kali. Sujud pun 2 kali. Dia rukuk Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Dia Fatihah pula, dia baca surah pula. Dia 2 kali rukuk. Kita solat kita hak solat fardu tak boleh ikutlah, sebab perbuatan tidak sama. Yang tu tak boleh. Nah, tapi bila perbuatan sama, tak kisah hang qada, hang tunai ke, hang sunat, hang fardu ke, tak kisah. Selagi mana sama perbuatan, boleh, harus dalam pendapat muktamad dalam mazhab syar'i. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Berkata Imam Al-Ghazali dan jemaah daripada ulama, disunatkan bahawa dimulakan dengan solat tunai jika ia takut luput solat jemaah. Kalau berbimbang ia dengan solat qada. Berbimbang tu menyibukkan diri. Mana kalau dia masuk tu dia masuk tu waktu hak tunai tu nak habis dah. Nah, contoh tadi dia tertinggal asar. Dia nak solat asar dulu, nanti maghrib habis. Jadi qada dua-dua. Asar qada, maghrib qada, ikut tu pula. Maka solatlah yang maghrib tu dulu. Ini biasa kita travelling lah. Tadi dah terlupa dah asar tadi. Lepas tu maghrib duk cari nak berhenti solat di mana, nak berhenti solat di mana, elok sampai RNR 7.40. Nah, 7.40. Insya' masuk apa saya? Hak malam ni. Ha? 7.50. Masuk masuk dah. Contoh ada lagi 5 minit dah. Hak waktu maghrib tu pun. Asar tak qada lagi. Tak apa, biar dulu asar tu. Solat maghrib ni dulu, sebab maghrib pun nak habis. Kalau hang sibuk solat asar, qada asar, maghrib pun kena qada. Dua-dua ni qada. Berdosa pula kita ni. Nah, maka kita solatlah waktu maghrib nak habis dulu, habis tu baru kita solat asar. Kalau macam tu tak apa. Tapi kalau masa masih panjang baru awal tu, maka kita qadalah dulu solat hak sebelum kita menunaikan solat tunai hak selepas dia. Nah, itulah kaedah yang elok kita buat, kita ikut tertib. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, kita last 93. Pendek ni. Jika imam niat jadi imam di tengah-tengah solat, hasillah pahala jamaah daripada ketika ia niatnya. Jika imam itu berniat menjadi imam di tengah-tengah solat, diberi pahala jamaah mulai daripada ketika ia mula berniat menjadi imam dan tidak terlibat niatnya itu pada rakaat yang terdahulunya. Demikianlah dinakalkan oleh Abu Al-Futuh Al-Ajli di dalam notanya atas Kitabul Wasit daripada Al-Bughawi. Contoh kita solat dah 2 rakaat, kita solat seorang diri di dalam masjid dalam pukul 3 petang, solat Zuhur. Dah lepas 2 masuk rakaat yang 3, datang seorang hamba Allah, dia jadi makmum kita. Masa tu barulah kita niat jadi imam. Hak 2 tadi tak niat jadi imam lah. Hak rakaat 3 barulah kita niat jadi imam, sebab ada orang ikut di belakang. Maka sah dia menjadi imam, tapi pahala jamaah dia bermula pada rakaat 3. 1, 2 tidak masuk dalam pahala jamaah. Ada macam tu. Nah, dia akan mula dapat pahala mula dia niat jadi imam. Kalau dia tak niat di imam sampai asuk pun tak ada masalah. Dia solat niat seorang diri, datang orang lain di belakang niat jadi makmum dia tak niat jadi imam. Dia solat dia tak ubah. Dia pakai hak tadi. Tapi dia dapat 1 sahaja. Hak belakang makmum niat jadi makmum dia dapat 27. Kita dapat 1. Lepas tu nak buat macam mana? Kita hak imam dapat 1. Dah tak niat di imam, solat sah. Dapat 1 je lah. Dia niat makmum dapat 27. Nak macam mana? Suruh dia belanja lepas tu. Kita. Oh nanti aku dapat 1 hang 27, hang belanja aku makan mi. Mi apa? Derga. Baik, itu 93. Nah, 94 tu dia sama dengan masalah 50. Tuan-tuan boleh buka masalah 50, benda yang sama, tak payah baca. Nah, mari kita lompat 94, kita akan pergi 95 2 minggu lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tanah Nabi. Nah, masalah 95 insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Pertemuan kita pada malam ini mudah-mudahan dapat memberi sedikit pencerahan tentang solat berjamaah dan kita dapat melaksanakan solat jamaah dengan sempurna dan dapat pahala yang sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.